Dan saya nak bagi tahu juga bahawa bukan hanya dalam keadaan sekarang begini, bukan hanya parti UMNO saja bermasalah, saudara. Parti PKR juga bermasalah sebenar-benarnya. Saya melihat seorang pengamal nombor wahid media sosial PKR, iaitu Iswardi. Dia mendedahkan wujudnya rasa tidak puas hati di kalangan warga Parti Keadilan apabila Idris Harun dicalonkan sebagai calon dari PKR di DUN N10 Asahan. Begitu juga dengan Nur Azman yang dipilih mewakili Pakatan Harapan. Jadi menjadi pertikaian di situ juga adalah, ini saya dapatan, saya dengar, mungkin saya tak dengar, saya dengar, saya perlu mengulas bagaimana Iswadi dia membicarakan bersama dengan satu wanita, saya tak tahu siapa, tapi orang PKR dia live itu dibuat daripada Johor, bukan di Melaka. Dia turut pertikaikan calon N13 di Paya Rumput, Datuk Samsul Iskandar. Kerana dia mempertikaikan kenapa Datuk Samsul Iskandar yang dah jadi ahli parlimen masih juga nak bertanding. Sebab beliau adalah ahli parlimen Hang Tuajaya dan beliau disebabkan sebagai penghalang kepada Adli untuk menjadi ketua menteri dan bakal mengulangi hala cara politik seperti Azmin Ali. Artinya dalam PKR mereka sudah mula ada keraguan. Sedangkan saudara Datuk Samsul Iskandar adalah pengarah pilihan raya untuk negeri Melaka. Dia suka bertanding. Jadi ini menimbulkan ketidakpuasan hati di kalangan pengundi-pengundi ataupun penyokong PKR di Melaka. Calon N28 itu di Sungai Rambai yang ditandingi oleh Fauzana Haryani juga menjadi pertikaian mereka. Saya bila dengar tip tu, kenapa ni? Rupanya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Tapi yalah, kalau boleh nak tutuplah, tetapi terkeluar juga perasaan mereka tidak puas hati berhubung dengan soal kelayakan dan sebagainya. Dan bila Nur Azman diletakkan bertanding mewakili Pakatan Harapan di DUN N12 Pantai Kudo, Idris Harun bertanding di mana tadi tu, mana tadi tu, Idris Harun bertanding di Asahan, maka mereka merasakan bahawa Parti Keadilan juga masih nak melayan kata-kata melompat, dan seolah-olah Parti Keadilan ni tidak serik dengan apa yang berlaku dalam Parti Keadilan zaman waktu Azmin Ali melompat. Apabila Azmin Ali juga ahli parlimen bertanding di luar negeri, mereka melihat begitulah. Jadi dalam keadaan begini, apakah pimpinan PKR tak serik-serik lagi? Saya tak mau mempertikaikan, tapi bila saya dengar begitu saya terkejut. Kerana saudara Iswadi ini, dia memang tiap-tiap malam beri live, bagi pencerahan tentang kedudukan partinya, tetap lawan. Tapi saya nampak ada kekecewaan yang melanda fikiran beliau, melihat bahawa katanya pimpinan dalam Parti Keadilan, Pakatan Harapan tidak sensitif, tidak peka kepada suasana. Begitu juga kita dapat tahu bagaimana waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan calon, nama-nama calon senarai, calon-calon daripada PKR dan daripada Amanah, kesepakatan mereka dalam bersama dengan DAP dah nampak longgar. Kerana pimpinan utama DAP, Susah Agungnya tak hadir. Walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba untuk mengatakan bahawa DAP dah buat pengumuman semalam katanya. Jadi itu dia cakap alasan, tetapi kabarnya DAP juga tak puas hati. Saudara, sebenar-benarnya saudara, warga Melaka sebenarnya tak ramai, 500,000 orang je. Dan mereka pun sudah melalui, macam saya kata semalam, mereka sudah melalui kepimpinan negeri Melaka dipimpin oleh 3 parti, iaitu Pakatan Harapan, Perikatan Nasional serta UMNO. Mereka pun dah boleh membuat jangkaan parti mana yang yang boleh menyantuni serta mengotakan setiap janjinya. Sebab itu UMNO cuma jaminan UMNO, kita nak mencari kestabilan politik untuk kesejahteraan warga negeri Melaka. Kata sekarang DAP tak usah panjangkan isu. Ini perbalahan pula ni. Ini perbalahan antara Khalid Samad dengan DAP. Nampak gayanya dia menegur. Pengarah komunikasi Amanah mendakwa pendirian bekas pimpinan UMNO itu adalah pendirian berprinsip dan mereka terpaksa membayar harganya. Kerana pimpinan UMNO 2 orang itulah, iaitu Nur Azman dan Idris Harun. Saudara, jadi bila diterima mewakili parti
dan ditegur oleh pemimpin DAP. Jadi Khalid Samad kata DAP tak usahlah panjangkan isu ini kerana kami terima katak yang berprinsip. Pula dah. Jadi artinya mereka pun sudah berbalas sama mereka. Kalau Khalid Samad berkata situasi katak politik yang baru diterima PKR dan amanah berbeza katanya. Tak ada salahnya untuk Pakatan Harapan menerima 2 bekas pemimpin UMNO yang menyebabkan kerajaan Melaka tumbang. Kerana mempertahankan tindakan partinya untuk menerima sekurang-kurangnya seorang daripada mereka, pengarah komunikasi amanah itu mendakwa pendirian bekas pemimpin UMNO itu adalah pendirian berprinsip dan mereka terpaksa membayar harganya. Kononnya lah tindakan menarik sokongan itu adalah tindakan yang berprinsip dan that's a price to pay yang perlu dibayar, maka diterima. Itu keadaannya saudara. Saya nampak di kalangan Pakatan Harapan juga sudah berbalah. Jadi jangan kata UMNO pun bermasalah di Jasin, saudara. Dan hari ini tentulah besok kita tengok sama-sama tumpuan di Tanjung Bidara. Dun Tanjung Bidara menarik perhatian kerana di situ adalah ibu katak. Mas Imarati akan bertembung dengan calon daripada UMNO iaitu Abdul Rauf Yusof di Dun Tanjung Bidara. Memang semua orang tunggu kerana pertembungan antara kedua mereka. Saya merasakan, saya menjangkakan itulah yang lebih mendebarkan siapa yang rakyat akan pilih. Apakah warga Melaka mau memilih katak? Saya lebih daripada itu saya tak boleh nak cakap saudara. Tapi sebagai warga UMNO saya tentulah mahukan calon kita. Secara kumat-kumit dah terbukti PHPN perosak negara. 4 tahun mereka memerintah, negara jadi mundur. Itu keadaannya. Dah lah Datuk, UMNO duk kuat, duk jual tanah. Jadi saudara, kalau kita menuduh, jangan tuduh parti. Saya dah berpesan berkali-kali, jangan tuduh parti. Saya tak pernah menuduh pun. Saya kata dalam Pakatan Harapan berbalah pimpinannya. Saya tak kata Pakatan Harapan itu pakatan yang rosak dah berbalah, tidak. Jadi jangan tuduh UMNO jual tanah, UMNO rampas tanah, UMNO itu, UMNO. Tak boleh. Kalau saya nak tuduh pemimpin, saya tak ada halangan bagi saya. Sebab kalau saya tuduh, saya harus bersedia untuk menghadapi kalau ada tindakan-tindakan mahkamah. Sebab tiap-tiap tuduhan itu mesti ada buktinya. Jangan kita dengar orang ni cakap begitu, kita pun ikut sama. Jangan orang kata kita orang ni kaki pukul, kita pun sama-sama UMNO kaki pukul. Itu tak baik saudara. Tak baik. Sebab saya tidak pernah menuduh pun parti PBM kaki songlap bini orang. Saya tak pernah menuduh. Jadi jangan gitu ya. Pimpinan mereka biarlah mereka berhadapan dengan tindakan mahkamah. Sebab negara kita ni rule of law, ada negara undang-undang. Jadi saya lebih suka kita berbicara tentang politik, kita nak cari pemimpin yang baik. Kita harus mencari pemimpin yang benar-benar yang boleh memberi bakti kepada rakyat. Tujuan saya memberi pencerahan supaya anda kenal siapa calon